Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia nikmatnya kita sudah sama-sama dapat solat berjemaah zuhur di rumah Allah yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan siapa yang masuk di dalam rumah Allah ini akan terlatih hatinya untuk tunduk, pasrah, patuh apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Janganlah kita membawa hati yang keras apabila kita beriktikaf di dalam rumah Allah. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Zulkaidah, sudah hampir habis. Tak lama lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahawasanya bulan-bulan haji itu adalah mula daripada bulan Syawal, bulan Zulkaidah, dan 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Itu ada setengah pendapat mengatakan seluruh bulan Zulhijjah itu juga adalah termasuk bulan haji, kerana ada yang mengerjakan rukun-rukun haji itu selepas daripada hari wukuf di Arafah, iaitu orang yang bertawaf dan orang yang menyudahkan sa'inya selepas daripada hari tasyrik apabila mereka pulang daripada Mina masuk kembali ke Mekah. Jadi apakah hikmah daripada pekerjaan ataupun ibadah haji ataupun ibadah-ibadah lain yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, salat, puasa, apa sebagainya? Kerana tak dapat tidak apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala daripada segala ibadah itu mengandungi dua perkara yang seharusnya kita mengambil perhatian, iaitu ittiba', kita mengikut apa yang telah diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada sunnah yang diajarkan. Tidak ada orang yang boleh menambah ataupun mengurangkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan Rasul menyampaikan kepada kita, kalau sembahyang zuhur itu 4 rakaat, sekalipun rajin kita untuk mengerjakan sampai 8 rakaat, tetap 4 rakaat itu juga yang diwajibkan kepada kita. Tidak ada orang yang boleh menambahi rakaat tersebut sekalipun kita rasakan sedikit sekali sembahyang 4 rakaat itu. Bagi kita yang rajin mau mengerjakan lebih, ini yang namanya ittiba', iaitu mengikut apa yang telah diajarkan sebagai sunnah yang telah kita terima daripada orang-orang terdahulu daripada kita. Dan orang semua boleh mengklaim ataupun mendakwa dirinya yang paling dekat mengikut sunnah. Contohnya di dalam masjid ini sendiri, ya, kalau kita lihat apa yang ada di depan sini adalah merupakan sebahagian daripada sunnah, iaitu yang dinamakan sutra. Kita meletakkan satu had di mana di antara sutra dengan tempat kita berdiri itu adalah merupakan zon yang dilarang untuk kita melintas di hadapannya. Itu salah satu yang disebut sunnah. Dan orang apabila berpakaian ketika solat dengan pakaian yang lengkap, dengan jubahnya, dengan gamis yang putih, dengan sarban apanya semua, dia boleh mengatakan bahawasanya dirinya adalah yang paling dekat dengan sunnah. Yang paling hampir yang diperintahkan itulah sedaya upayanya yang dapat dikerjakan. Itu semua perkara zahir yang kita melihatnya. Dan kita tidak mengatakan orang yang luar daripada sunnah itu pahalanya berkurangan daripada apa orang yang melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh sunnah, sekalipun yang diperintahkan oleh sunnah itu adalah merupakan kelebihan yang lebih afdal kita kerjakan. Tetapi jangan kita lupa, itu adalah semuanya zahir belaka. Tetapi yang di dalamnya, iaitu daripada segi batinnya, semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala seharusnya berlandaskan pada ikhlas. Dan ikhlas ini yang paling susah dan paling payah untuk diukur. Tidak ada satu orang pun yang boleh mendakwakan dirinya, saya adalah orang yang paling ikhlas sekali. Orang boleh mendakwakan dirinya, saya yang paling dekat dengan sunnah apa yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis ataupun apa saja kitab-kitab yang sudah kita teliti,
tetapi tidak akan ada orang yang boleh mengatakan sayalah orang yang paling ikhlas, yang paling dekat apabila saya mengerjakan apa segala kita punya amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Saya adalah orang yang paling ikhlas. Maka inilah yang paling susah untuk kita capai. Sebab itu janganlah kita memandang hanya kepada zahirnya semata-mata, kerana apa yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah yang di dalam hati kita, iaitu keikhlasan yang disandarkan, yang didasarkan kepada ibadah yang diwajibkan kepada kita. Itu yang paling sepatutnya kita renungkan. Kita kena lihat dan kita kena taksir diri kita hari-hari sebagaimana yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, iaitu setiap hari apabila dia sudah habis bekerja, iaitu sebagai tanggungjawabnya seorang khalifah, dia akan kembali ke rumahnya dan dia akan melihat kepada dirinya, melihat kepada kaki, tangan, apa segala anggota-anggota yang siang hari dia bawa beramal dengan anggota tersebut, dan dia akan bertanya, apakah yang telah kamu kerjakan di siang hari? Maka di malam hari itulah dia akan menaksir dirinya sendiri. Ada tak satu anggota yang dia itu mengerjakan amal dengannya tidak berlandasan ikhlas? Inilah sepatutnya yang kita seharusnya meneliti diri kita. Jangan kita sibuk cari kesalahan orang lain, jangan kita sibuk untuk membetulkan orang lain, tetapi kita lupa bahawasanya diri kita ini kita tidak melihatnya. Berapa banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat, berapa sebanyak perkara yang sudah kita lupa dan lalai. Ada sebuah cerita di mana orang itu mengerjakan sesuatu hanya mengikut zahirnya saja, iaitu yang diriwayatkan oleh Al-Mansur, salah seorang daripada orang warak yang ada ceritanya di dalam kitab-kitab tentang wali Allah. Dia itu ada seorang sahabatnya satu hari sudah lama tidak kelihatan di dalam masjid. Lalu dia datang ziarah kepada sahabat ini. Apabila dia lihat sahabat ini, keadaannya sangat menyedihkan, kurus sekali, matanya sudah kehitaman, iaitu kerana kurang tidurnya, badannya sudah sangat kurus kerana kurang makan, tidak selera makan apa sebagainya. Walhal sahabatnya ini terkenal di kalangan orang-orang yang melihat kepadanya adalah tergolong warak, suka baca Al-Quran, suka sembahyang malam, suka berpuasa, apalagi kalau sedekahnya Masya Allah tak dapat dibanding lagi. Lalu dia bertanya, kenapa jadi begini? Dia kata, apa yang kamu lihat zahir aku tidaklah sama dengan sebaliknya. Lalu dia menceritakan kepada Al-Mansur, ada perkara-perkara yang kamu semua tidak tahu tentang diri aku. Sebenarnya apa yang aku lakukan, pekerjaan daripada ibadah tersebut hanyalah untuk riak, untuk dapat pujian daripada orang, untuk sum'ah. Satu ketika aku pernah didatangi oleh sakit, iaitu Allah Ta'ala telah memberi ujian sakit yang sangat teruk, yang sakit akan membawa kepada kematian, dan aku sendiri merasakan bahawasanya tidak akan dapat hidup lagi. Tetapi pada malam hari aku mengambil Al-Quran, aku membaca dan membaca terus sekali sampai kepada surah Yasin. Kemudian itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dapat menyembuhkan dia, dan dia berjanji tidak akan melakukan maksiat lagi. Doanya dikabulkan oleh Allah, dia sembuh daripada penyakitnya. Kemudian tu masa berlalu, dia lupa janji-janjinya kepada Allah. Kemudian tu dia balik kepada maksiat yang dia lakukan. Dia suka menipu, suka berpoya-poya. Pada malam hari dia suka minum arak, walaupun pada siangnya dia tu nampak kelihatan di hadapan orang sangat baik. Yang akhirnya setan sudah menjauhkan dia daripada mengingati janji-janjinya kepada Allah. Kemudian itu Allah Ta'ala memberikan lagi peringatannya, iaitu Allah Ta'ala telah mendatangkan sakit kepadanya. Kali yang keduanya dia berbuat yang sama, Allah Ta'ala menolong dia lagi, tapi dia juga melupai janjinya yang kedua ini. Yang akhirnya Allah Ta'ala memberi peringatannya lagi kerana sayangnya Allah kepada dia, iaitu dia lupa bahawasanya apa yang didatangkan oleh Allah Ta'ala adalah satu pertanda, sama ada dia itu untuk menaikkan darjatnya ataupun Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada dirinya. Dia lupa. Sebab itu kita kena ingat bahawasanya apa segala yang Allah Ta'ala beri cobaan kepada kita terkadang-kadang adalah untuk menaikkan darjat kita.
Dan terkadang kala Allah Ta'ala nak memberi peringatan kepada kita, iaitu dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita tidak sadar bahawasanya yang kita lakukan itu adalah mendatangkan kemurkaan Allah. Maka kita senantiasalah berterima kasih dengan apa yang kita ada. Sekalipun perkara tersebut bukan yang kita mahu, perkara tersebut bukan yang kita senangi, tetapi kita renungilah diri kita. Setiap hari kita renungi berapa banyak yang kita sudah tinggalkan daripada nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Sampailah kawan Al-Mansur ini sakit yang ketiga kalinya, dia juga berbuat demikian, yang Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Sudah habis yang ketiga, dan dia kata inilah kali yang keempatnya, iaitu ketikanya engkau datang menghadap ataupun menziarah kepada aku, inilah kalinya aku sudah sangat berusaha minta Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa, tetapi Allah Ta'ala tidak menjawab, iaitu tidak memberikan kesembuhan kepada dirinya. Maka dia pun mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala sudah sangat murka kepadanya. Sebab itu apabila kita di dalam kesusahan, Allah Ta'ala memberi kita kelepasan, kita terima kasih dan kita mengubah diri kita, iaitu kepada jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Jangan kita jadi orang-orang yang tidak bersyukur, akhirnya Allah Ta'ala telah memurkai diri kita dan susah sekali untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah semula. Ini satu iktibar di mana semua kita akan melalui perkara yang demikian. Berapa banyak janji kita kepada Allah, tidak mau buat itu, tidak mau buat ini, mau mendekatkan diri kepada Allah, mau buat puasa sunat, mau buat sedekah sunat, tapi tidak sedikit kita lupa dengan apa yang telah kita janjikan. Kalaulah kita berjanji dengan manusia pun akan dituntut, apalagi kita berjanji kepada Allah. Sebab itu renungkanlah. Dan saya mengatakan bahawasanya renungkanlah, bukan perkataan ini untuk tuan-tuan, tetapi kepada untuk diri kita sendiri. Kerana tidak sedikit daripada kita lupa dan lalai. Dan kita mengharapkan orang-orang di sekitaran kita. Sebab itu kita digalakkan untuk campur dengan orang yang baik, campur dengan ulama, duduk di dalam majlis yang baik, duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu, supaya orang-orang ini akan dapat memberikan nasihat kepada kita, memberikan peringatan kalau seandainya kita lalai. Tetapi kalau kita bercampur dengan orang yang tidak baik, dia akan mengajakkan kita lebih jauh daripada apa yang kita harapkan pertolongan daripadanya. Sekadar itu saja nasihat di tengah hari ini, dan kita sambung apa yang telah kita bincangkan pada minggu yang lalu, iaitu masih di sekitaran peristiwa di mana Nabi Isa disalib. Kita berhenti pada ayat 55 surah Ali Imran, di mana ayat ini menjelaskan izqala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Jadi ayat ini yang selalu dipertikaikan. Maksud dipertikaikan itu diperbincangkan, dan ayat ini selalu ditimbulkan ketika mengisahkan tentang peristiwa Nabi Isa disalib. Dan ayat ini selalu digandingkan dengan satu ayat lain daripada ayat 157 surah An-Nisa, di mana Allah Ta'ala mengatakan, iaitu sebagai satu penafian kepada orang-orang Yahudi yang telah mendakwa diri mereka telah membunuh Nabi Isa anak Maryam. Apa yang Allah Ta'ala katakan di dalamnya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ini ayat selalu digandingkan dengan ayat inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Jadi selalu digandingkan, artinya selalu diperbincangkan bersama. Jadi apa yang sudah kita bincangkan pada minggu yang lalu, kesimpulannya menjadikan 4 perkara, iaitu 4 pandangan daripada orang-orang yang menerima peristiwa tersebut, daripada orang yang menganut kepercayaan Nasrani itu sendiri. Yang pertama, iaitu orang-orang Nasrani, sebagaimana yang menjadi doktrin gereja-gereja mereka. Mereka mengatakan yang disalib adalah Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa mati, dikuburkan, 3 hari kemudian itu bangkit, keluar daripada hidupnya, maknanya hidup semula, dan akhirnya dia berada di syurga di sisi Tuhannya. Ini sebagai doktrin gereja-gereja sampai sekarang dipertahankan. Sekalipun pada permulaan, selepas daripada wafatnya Nabi Isa AS, bagi siapa yang mengatakan Nabi Isa sudah wafat, dan bagi siapa yang mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihidupkan sampai sekarang ini, ataupun ada yang mengatakan Nabi Isa disimpan oleh Allah Taala pada satu tempat yang tidak diketahui.
sampai kepada nanti akhir zaman dia akan turun sebagaimana apa yang telah dihadiskan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mula daripada hari yang tersebut di mana Isa disalib, kepercayaan agama Nasrani ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam tetap utuh sebagai agama yang dibawa oleh beliau kepada orang-orang Bani Israel, iaitu sama dengan nabi-nabi yang lain, bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berubah sampailah kepada tahun 325 atau 324 apabila persidangan berlaku daripada uskup-uskup orang Nasrani. Mereka mengatakan iaitu Isa adalah anak Tuhan, iaitu agama doktrin agama Nasrani terbahagi kepada anak Tuhan, Tuhan itu sendiri, dan gospel ataupun yang dikatakan Ruhul Kudus. Jadi ini yang dikatakan doktrin orang-orang Nasrani. Ini satu bahagian daripada peristiwa itu berlaku dan kesimpulannya doktrin itu lahir dan dipertahankan oleh orang-orang Nasrani sampai datangnya Islam, iaitu ketika Nabi Muhammad diutuskan sebagai Nabi dan diturunkan Quran kepada beliau. Maka Allah Ta'ala telah mengatakan melalui wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi Al-Quran mendakwa ataupun firman Allah ini mengatakan, menafikan apa yang telah menjadi doktrin agama Nasrani. Begitu juga dengan dakwaan orang-orang Yahudi, kerana orang-orang Yahudi inilah yang diutuskan Nabi Isa kepada mereka untuk memperbetuli akhlak mereka. Maka Islam mengatakan, tidaklah kamu membunuh Nabi Isa dan tidaklah kamu menyalib Nabi Isa, akan tetapi diserupakan bagi kamu. Ini ayat sangat kontroversi. Maksud kita kontroversi adalah menimbulkan banyak tafsiran. Kalau yang dimaksudkan walakin syubbiha lahum, tetapinya Allah Ta'ala telah menyerupakan seseorang sama dengan rupa Nabi Isa. Jadi yang disalib bukan Nabi Isa, sebagaimana ayat yang terdahulu mengatakan wa ma qataluhu, tidaklah kamu membunuh dia ataupun tidaklah kamu menyalib dia, tetapi yang diserupakan dengan dia itulah yang kamu salib. Persoalannya, siapa yang disalib? Di dalam tafsir-tafsir Islam sendiri, dia terbahagi kepada 4 bahagian, 4 pandangan. 4 ulama-ulama, golongan-golongan ulama mengatakan, mengikut daripada tafsir Ibn Abbas, yang disalib adalah Tatianus, seorang yang dikatakan ikut sama menyerbu untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam di tempat persembunyiannya. Dan Tatianus ini ada yang mengatakan beliau adalah yang ikut dengan tentera Rom. Sama ada beliau itu orang Rom ataupun orang Yahudi yang bekerja dengan tentera Rom, tak dipastikan kedudukan yang sebenarnya. Lepas tu tafsir lain pula, iaitu bahagian yang kedua pandangannya, iaitu tafsir daripada tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir tidak menyatakan siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi dalam tafsir Ibn Kathir mengatakan murid yang paling muda yang belajar dengan Nabi Isa alaihissalam, tak disebut namanya, hanya dikatakan murid yang paling muda yang mengambil tempat dia disalib. Dan yang ketiga bahagian, iaitu pandangan yang ketiga yang ada disebutkan di dalam tafsir Jalalain. Di dalam tafsir Jalan Lain langsung tidak disebutkan nama, langsung tidak disebutkan status orang itu, berapa dekatnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia hanya mengatakan seseorang yang tidak dikenal telah diserupakan oleh Allah Ta'ala rupa Nabi Isa dan beliaulah yang telah disalib. Ini semua Quran ya, dalam Quran punya tafsiran. Dan bahagian yang keempat, iaitu pandangan daripada yang keempat tentang tersalibnya Nabi Isa alaihissalam, iaitu daripada tafsir Muslim. Di dalam tafsir Muslim ini yang dinyatakan jelas-jelas nama Yudas Iskariot, yang kita sudah sebutkan pada minggu yang lalu. Katanya Yudas Iskariot inilah
yang telah ditempatkan daripada Allah untuk menggantikan Nabi Isa AS, dan beliau telah disalib. Yang mana satu betul sekarang? 4 tafsir, 4 yang berbeza. Kita semak apa yang diperkatakan. Yang pertama katanya Tatianus. Kedudukannya sama ada dia orang Rom atau orang Yahudi tidak dipastikan. Sama ada dia orang yang dekat dengan Nabi Isa ataupun tidak, tak pasti. Okey. Yang kedua katanya murid yang paling muda yang belajar dengan Nabi Isa AS. Kemudian tu yang ketiga tak disebut namanya, dan yang keempat adalah Yudas Iskariot. Kita kaji satu-satu daripada tafsir ini. Kita mulakan daripada yang bawah, iaitu yang dikatakan sebagai yang disalib itu diserupakan kepada Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Siapa sebenarnya Yudas? Anak siapa? Macam mana dia itu telah diambil oleh Nabi Isa sebagai muridnya, dan dia sangat rapat dengan Nabi Isa, dan berapa usianya ketika dia ada di dalam kumpulan Hawariyun. Yudas Iskariot kebetulan adalah yang paling termuda di antara kalangan Hawariyun. Kita tengok satu poin, maknanya tafsir daripada Ibnu Katsir yang mengatakan orang yang paling termuda yang telah diserupakan kepada Nabi Isa adalah jelas dia adalah Yudas, kerana Yudas adalah yang paling termuda. Bagaimana Yudas ini yang telah diperintahkan oleh Nabi Isa AS, sebagaimana hujah kita yang minggu lalu, iaitu Yudas ini tidak dianggap sebagai pengkhianat sebagaimana yang ada di dalam doktrin orang-orang Nasrani, iaitu orang-orang gereja. Tetapi Yudas ini telah diperintahkan oleh Nabi Isa AS untuk bertemu dengan pembesar-pembesar orang-orang Yahudi dan tentera Rom supaya berdamai dengan Nabi Isa, dan jadi dia adalah merupakan perutusan. Kenapa Nabi Isa mengutuskan Yudas? Apa hubungan Yudas dengan orang-orang Rom, dan apa hubungan Yudas dengan pembesar-pembesar ataupun uskup-uskup ataupun rabi-rabi orang-orang Yahudi? Walhal dia adalah yang paling termuda. Ada lagi orang yang tua daripada dia. Jadi dalam pemberitahuan tentang siapa kedudukan Yudas yang sebenarnya, Yudas mempunyai hubungan rapat dengan orang-orang Yahudi, iaitu dengan uskup-uskup Yahudi, dan Yudas mengenali mereka sebagaimana dia mengenali Nabi Isa AS. Dan dia rapat dengan apa yang telah bekerjasama, iaitu orang-orang Yahudi dengan tentera Rom. Jadi dengan sini kita sudah membuat satu kesimpulan. Barangkali di antara nama-nama yang digunakan oleh Yudas Iskariot di kalangan orang-orang Rom adalah Tatianus. Jadi pandangan yang pertama sudah agak sesuai dengan pandangan yang kedua, iaitu orang yang jadi murid yang termuda dan namanya adalah Yudas. Jadi ketiga-tiganya sekali ini kalau kita lihat adalah merujuk kepada hanya satu orang, yang nama sebenarnya adalah Yudas Iskariot. Kenapa dia begitu menonjol hubungannya dengan orang-orang Yahudi ataupun dengan rabi-rabi Yahudi? Kerana Yudas Iskariot. Iskariot bukan nama family dia. Iskariot adalah nama tempat dia dilahirkan. Iskariot adalah nama tempat. Sebagaimana kita kalau orang-orang Arab ataupun orang-orang yang sudah terpengaruh dengan budaya Arab, kan namanya hujungnya nanti ditaruh tempat kelahirannya. Macam Abdul Samad Al-Falimbani, iaitu seorang ulama yang lahirnya tempat lahirnya adalah di Palembang. Macam Syekh Idris Al-Marbawi yang mengarang kamus itu, kamus yang bahasa Melayu Arab sangat terkenal itu, yang asal kelahirannya Marbawi itu adalah tempat kelahiran Merbau, di Merbau, Malaysia, dan beliau pernah mendapat anugerah Ma'al Hijrah pada tahun sebelum kewafatannya. Beliau adalah sangat alim. Dia ada menterjemahkan kitab hadis Bahrul Mazi yang 22 jilid itu, sangat baik dipelajari kitab itu ya. Jadi sama juga dengan Yudas Iskariot. Iskariot adalah nama tempat. Siapa nama bapa Yudas ini? Nama bapa Yudas adalah Simon Iskariot. Tak disebutkan nama itu jelas di dalam kalangan orang-orang Hawariyun.
Tetapi di kalangan orang-orang Hawariyun, di kalangan Isa sendiri, iaitu Isa Al-Masih, nama Simon tidak selalu disebut, tetapi yang disebut adalah Lazarus. Lazarus adalah satu orang yang punya penyakit lepra, dan dia pernah mati dan dihidupkan oleh Nabi Isa AS. Lazarus adalah orang yang terkenal di kalangan uskup-uskup Yahudi, dan beliau adalah salah satu yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, sebab apabila beliau mati, iaitu apabila beliau sudah percaya kepada Nabi Isa AS, dan ketika itu masih namanya disebut Lazarus, dan Nabi Isa telah menghidupkan Lazarus ini. Jadi apabila dia sudah hidup, Lazarus ini menceritakan bagaimana mukjizatnya Nabi Isa kepada banyak orang. Dengan lain perkataan, dia telah membantu Nabi Isa untuk berdakwah, untuk mengembangkan agama yang telah dibawa oleh Nabi Isa AS, yang mana itu merupakan satu tamparan yang sangat hebat kepada uskup-uskup Yahudi ketika itu. Dan mereka mengharapkan Lazarus ini dibunuh ataupun disingkirkan daripada arena perjuangan Nabi Isa AS. Jadi kita tahu sekarang hubungannya. Kenapa anaknya Yudas Iskariot begitu rapat dengan uskup-uskup Yahudi? Kerana berasal daripada hubungan yang telah dibuat oleh bapaknya Lazarus. Dan Lazarus ini dikenal juga dengan Simon, ataupun dalam bahasa Arabnya Sam'un. Simon ini punya sakit kusta yang juga pernah disembuhkan oleh Nabi Isa AS. Jadi kalau yang disebut namanya Lazarus, yang disebut namanya Simon, adalah sama orangnya. Dia adalah bapa kepada Yudas Iskariot, dan dia adalah salah seorang daripada murid yang paling rapat dengan Nabi Isa AS. Jadi kita lihat berapa sangat hubungannya. Ini kita tak masukkan tentang hubungan siapa itu Maria Magdalena. Maria Magdalena tu kalau kita lihat daripada kitab-kitab Injil, ada banyak menceritakan tentang hubungan Maria Magdalena dengan Nabi Isa AS. Ada sampai yang mengatakan bahawasanya Nabi Isa kahwin dengan Maria Magdalena ni. Ada yang mengatakan dia ada hubungan, sedangkan kita tahu bahawasanya riwayat hidup Maria Magdalena adalah seorang wanita yang profesionnya adalah pelacur. Kemudian itu dia bertaubat di hadapan Nabi Isa AS, dan Nabi Isa telah menerima taubatnya dengan membuatkan satu harapan kepadanya bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, menerima segala taubat orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Yang akhirnya dia taat sekali kepada Nabi Isa AS, dan dia sangat kasih kepada Nabi Isa, sayang sebagai sayang yang bukan antara laki-laki dan wanita. Tetapi ada yang mengatakan bahawasanya Maria Magdalena adalah isteri kepada Nabi Isa AS. Walhal di dalam kepercayaan Islam, Nabi Isa tidak kahwin, sampai nanti akhirnya Nabi Isa akan bangkit, datang semula menjelang hari kiamat, dan dia akan kahwin dan akan mati dan disolatkan oleh orang-orang Islam umat Muhammad. Itu yang ada di dalam sebahagian hadis. Ini hadisnya belum lagi kita ceritakan sama ada itu hadisnya ahad ataupun hadis yang mutawatir, kerana banyak ulama yang berselisih pandangan tentang Nabi Isa akan kembali menjelang hari kiamat. Kerana banyak pertentangan antara kenapa Nabi Isa dikembalikan di dalam kalangan umat Muhammad, sedangkan kita sudah cukup ada Al-Quran, dan Muhammad itu sudah cukup mengatakan Quran itu adalah mukjizat yang ditinggalkan kepada umatnya. Jadi kenapa perlu adanya seorang Nabi lain yang seolah-olah Nabi ini bukan Nabi yang akhir, bukan khatamun Nabiin, kerana dia bangkit selepas daripada kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Ini semua nanti ada banyak perbincangan ulama, sangat menarik sekali lah kalau tuan-tuan baca, suka mengkaji kan. Ini satu kajian yang sangat luar biasa, yang sangat banyak menelan mengambil masa, dan banyak perjuangan para ulama mengeluarkan pandangannya masing-masing. Sangat menarik. Saya tak keluarkan apa yang menjadi pandangan peribadi saya, belum lagi kerana kita sekarang hanya nak menceritakannya saja. Jadi kalau kita lihat Yudas Iskariot, baik dia itu dikatakan Tatianus ataupun dia dikatakan murid yang paling muda kepada Nabi Isa AS, adalah orang yang sama. Dan dia mempunyai ataupun dia adalah dilahirkan daripada seorang bapa yang namanya Simon Iskariot. Hubungan dia dengan Nabi Isa adalah sangat rapat, dan dia memperjuangkan segala apa yang diperjuangkan oleh Nabi Isa AS.
Kalaulah umpamanya Yudas Iskariot itu pengkhianat, yang dikatakan pengkhianat sama sekali tak dapat diterima, kerana kalau kita lihat bagaimana Lazarus sangat percaya kepada Nabi Isa AS, tak memungkinkan dia mendidik anaknya sampai boleh mengkhianati orang yang sangat dikasihinya. Dan ketika itu Nabi Isa sangat mengasihi Yudas Iskariot. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, kalaulah sememangnya Yudas Iskariot itulah yang telah disalib, dia disalib di tempat di mana dia menggantikan Nabi Isa AS dengan harapan bahawasanya dia dapat mati syahid, syahid iaitu memperjuangkan sesuatu kebenaran yang telah diperjuangkan oleh Nabi Isa AS. Sebagaimana yang berlaku, kita sudah mengatakan, iaitu Nabi Muhammad ketika nak berhijrah ke Madinah daripada Mekah, dia meletakkan siapa di tempat tidurnya, iaitu Saidina Ali. Dia tahu bahawasanya ketika itu orang-orang Quraisy yang nak membunuh dia sudah siap sedia di luar rumah, bila-bila masa saja akan menyerang dan akan membunuh Saidina Ali. Nabi Muhammad, kita tahu tak, ketika kalau diletakkan Saidina Ali, maknanya dia telah meletakkan Saidina Ali kepada tempat yang sangat bahaya. Dia tentu mengetahuinya. Kerana apa? Allah Ta'ala telah memberitahunya untuk dia berhijrah disebabkan ada komplotan untuk membunuh dia. Dan dia telah meletakkan Saidina Ali pada satu tempat di mana tempat itu adalah yang paling sesuai akan dibunuhnya Saidina Ali. Dia tahu. Tapi Saidina Ali ketika itu tidak mempersoalkan nyawanya ataupun keselamatannya, kerana apa yang ada di dalam Saidina Ali, ada sebahagian ulama tasawuf mengatakan dia sudah sampai kepada satu makam yang sangat tinggi, di mana dia mempercayakan apa yang telah diletakkan oleh nabinya di mana saja tempat Wahai Mahdi itu merasakan bahayanya sekalipun. Ini adalah satu makam yang luar biasa yang telah dicapai oleh Saidina Ali, dan dia patuh pasrah kepada yang telah dikatakan oleh junjungan Nabi besar kita, yang akhirnya Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Begitu juga kedudukan Yudas Iskariot yang dicintai oleh Nabi Isa AS, mengambil tempatnya semata-mata adalah untuk memberi perlindungan kepadanya. Dan kita tahu bahawasanya ada sebahagian pentafsir yang mengatakan Yudas Iskariot tidak mati. Tidak mati di tiang salib, dan dialah yang telah diselamatkan oleh Yusuf Arimatia, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Sebenarnya itu bukan Isa AS, tetapi adalah Yudas Iskariot. Jadi ada pula yang mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan perkataan ataupun kalimah Allah syubbiha lahum adalah merupakan Allah Ta'ala telah menyerupakan bukan wajah Nabi Isa kepada orang lain, tetapi Allah Ta'ala gunakan syubbiha lahum itu menyerupakan keadaan di mana seseorang disalib itu tidak mati di tiang salib, iaitu sebagaimana keterangan daripada Injil sendiri bahawasanya Nabi Isa disalib lebih kurang jam 12 tengah hari Jumaat. Kemudian tu jam 3 sudah dapat pemberitaan bahawasanya Nabi Isa sudah wafat di tiang salib. Kemudian tu Yusuf Arimatia datang bertemu dengan governor dia, iaitu governor Rom yang memerintah Palestin, dan dia minta diturunkan jasad yang sudah mati, yang sudah disangkakan mati di tiang salib. Kemudian tu diturunkan dan dia dibawa ke satu tempat rahsia daripada yang diatur oleh Nikodemus, yang sebagaimana sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Dan Yusuf Arimatia telah merawat Nabi Isa sampai sembuh. Tetapi sebenarnya dia bukanlah Nabi Isa sebagaimana yang disangka, tetapi dia sebenarnya adalah Yudas Iskariot. Jadi saya lebih cenderung mengatakan bahawasanya yang disalib adalah Yudas Iskariot, orang yang disayang oleh Nabi Isa AS. Dan dia tidak mati di tiang salib kerana kita mengambil pandangan makna syubbiha lahum hanyalah penyerupaan kepada perbuatan salib itu sendiri, bukan kepada perbuatan menyerupakan seseorang kepada Nabi Isa AS. Kemudian tu yang diselamatkan adalah Yudas Iskariot yang hidup daripada pusaranya, iaitu apabila didatangi oleh Maria Magdalena pada hari Minggu pagi, dia lihat kuburan itu sudah kosong, yang hanya tinggal kain kafannya saja, yang sekarang kain kafan itu yang disebut sebagai Shroud of Turin masih ada disimpan sampai kepada hari ini. Jadi ini adalah merupakan susur galur yang telah dikemukakan oleh beberapa orang ulama tentang ayat Quran surah An-Nisa 157.
Kemudian tu bahagian yang ketiga daripada perbincangan peristiwa di mana Isa disalib, yang dikeluarkan ataupun yang dipopularkan oleh seorang pendakwah yang sangat hebat daripada Afrika Selatan. Tuan-tuan semua sudah tahu siapa beliau, iaitu Ahmad Didat. Ahmad Didat mengeluarkan pandangan ini dan beliau telah dituduh sebagai orang-orang yang pro kepada Qadiani. Apa pandangan yang beliau keluarkan? Beliau keluarkan, dia mengatakan bahawasanya yang disalib benar-benar adalah Nabi Isa AS, bukan Yudas Iskariot, bukan yang diserupakan orang kepada muka Nabi Musa, muka Nabi Isa ataupun wajah Nabi Isa. Dia tidak bersetuju tentang penyerupaan wajah, tetapi dia bersetuju tentang penyerupaan perbuatan salib itu sendiri. Dan dia kata bahawasanya yang disalib adalah Nabi Isa AS, tetapi tidak mati. Nabi Isa diselamatkan, sama ceritanya dengan Yusuf Arimatea. Kemudian tu Nabi Isa ini telah keluar daripada Palestin, diselamatkan oleh Allah Ta'ala melalui satu perjalanan safar yang sangat jauh. Kerana apa dia dituduh dia ni penganut ataupun dia ni pro kepada Qadiani? Kerana yang mempopularkan pandangan ini adalah Ahmad Gulam Qadiani, iaitu orang-orang Qadiani mengatakan yang disalib adalah Nabi Isa tetapi tidak mati. Kemudian tu dia melalui safar yang sangat jauh, keluar daripada Palestin pergi Syam, kemudian tu cross pergi Parsi, kemudian tu terus pergi Afghanistan terus pergi India. Ada sebagian mengatakan sampai Himalaya. Dia berdakwah, iaitu Nabi Isa dengan ibunya berdakwah, yang akhirnya Allah Ta'ala telah mematikan Nabi Isa dengan mati yang normal, tidak disebabkan salib, mati biasa, di mana kuburnya yang didakwa oleh orang-orang Qadiani sekarang masih ada lagi dikunjungi orang. Kalau tuan-tuan rajin pergi cek internet, ada gambarnya sekali di situ, iaitu makam yang dianggap sebagai makam Nabi Isa AS yang ada di Srinagar, sekarang termasuk daerah Kashmir. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang Qadiani yang telah diikut oleh apa yang kita kata, iaitu Ahmad Didat, seorang pendakwah daripada Afrika Selatan yang sangat hebat. Jadi inilah yang dikatakan tuduhan kepada Ahmad Didat yang mengambil pandangan daripada Ahmad Gulam Qadiani ataupun sekte Ahmadiyah. Tapi sekarang saya mau tanya, adakah pandangan itu asli daripada Ahmad Gulam Qadiani ataupun daripada sekte Ahmadiyah yang diciduk pendapatnya oleh Ahmad Didat? Kita tolak Ahmad Didat kerana Ahmad Didat ambil daripadanya, tetapi kita persoalkan apa yang telah dikatakan oleh Qadiani. Adakah dia pandangan asli daripada sekte Ahmadiyah ataupun ada kitab-kitab yang dikarang ataupun kitab-kitab yang ditemui yang mengatakan hal yang demikian? Pada tahun 1963, seorang padri Katolik ataupun pendeta Katolik Yunani yang namanya Isa Rashid telah menemui satu naskah. Naskah ini bertulisan ikut bahasa yang dipertuturkan oleh Nabi Isa AS ketika itu, iaitu bahasa Arami kuno. Di dalam kitab ini yang dinamakan selepasnya, iaitu kitab Talmud Immanuel, dalam kitab ini diceritakan apa yang menjadi pandangan Ahmad Gulam Qadiani. Sama. Jadi pandangan Ahmad Gulam Qadiani ataupun sekte Ahmadiyah bukan asli. Dia sudah diperkatakan sebelumnya. Kerana kitab ini sangat lama, jadi sudah dikatakan bahawasanya kitab ini sudah merasakan ataupun memberi satu informasi yang sebenar-benar yang disalib itu adalah Nabi Isa AS tapi tidak mati. Hanya di dalam pandangan Islam, Isa tidak ada kuburannya. Nabi Isa tidak dimakamkan kerana kepercayaan kita bahawasanya Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa diangkat dekat kepada Allah. Walaupun ada ulama-ulama yang mengatakan makna rafi'uka, maknanya pengangkatan dia kepada Allah itu bukan daripada jasad dan roh, bukan roh dan jasad, maknanya hanya roh saja. Tetapi kalau orang yang mengatakan adanya roh dan jasad yang diangkat ke langit, pun ada ulama-ulama yang mengatakan demikian. Kerana terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika Allah Ta'ala mengangkat beliau untuk Isra Mi'raj, akan terjadi dengan roh dan jasad.
Kalau Nabi Muhammad boleh dilakukan demikian, Nabi Isa tidak jadi mustahil. Boleh berlakunya pengangkatan Allah Ta'ala kepada sisinya adalah dengan roh dan jasad, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan hanya roh saja, lagi lebih logik, lagi lebih senang untuk kita percaya. Tapi walau macam mana pun ada yang mengatakan tidak diangkat ke sisi Allah Ta'ala, dekat kepada Allah, tetapi dia ada di dunia ini. Dengan dalil apa? Dalil Al-Quran juga. Ada ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala telah menempatkan Nabi Musa, Nabi Isa dan ibunya di satu daerah yang tidak disebut namanya, tetapi disebutkan ciri-cirinya. Itu tidak akan kita beritakan sekarang. InsyaAllah nanti kita akan sambung, ya. Tapi yang tadi yang bahagian yang ketiga, iaitu pandangan daripada Ahmad Ghulam Qadiani ini, kita tolak daripada pandangan beliau kerana pandangan itu bukan asli, tetapi kita mengambil pandangan yang daripada kitab yang kita sebut tadi, iaitu kitab Talmud Immanuel. Kerana itu adalah pandangan yang awal, iaitu pandangan yang original, yang asli. Maka kita mengkaji daripada apa yang ada di dalamnya. Kemudian tu yang keempat adalah golongan di mana mereka mengatakan cerita Nabi Isa disalib adalah benar-benar berlaku. Dan orang-orang Yahudi telah meniupkan konspirasi bahawasanya murid-murid Nabi Isa lah yang telah mengatakan bahawasanya Nabi Isa itu 3 hari bangkit daripada kubur. Sebenarnya itu tidak berlaku, katanya. Jadi kalau kita kaji tentang apa bahagian yang keempat ini, golongan yang mengatakan bahawasanya dia itu mati, Nabi Isa mati, kerana itu memang cerita-cerita orang Yahudi ketika itu. Tetapi apabila dipertikaikan dia akan bangkit daripada kuburnya, kemudian tu dia akan terus berdakwah, ini yang tak dapat diterima oleh orang Yahudi, yang akhirnya mereka kata yang buat-buat cerita itu hanyalah murid-murid ataupun Hawariyun yang bersama dengan Nabi Isa AS. Tetapi benarkah 3 hari? Kalaulah pukul 12 dia disalib, pukul 3 ini ada susunannya di dalam Injil itu sendiri, ya, iaitu 12 disalib, pukul jam 3 dia wafat, kemudian tu diambil, dan diperkirakan ketika sudah dirempahkan jasadnya dan dikapankan, pengkebumian itu mengambil waktu ketika sudah hampir terbenamnya matahari. Hari Jumaat itu sendiri, hari Sabtu 1 hari 1 malam. Kemudian tu hari Minggunya, apabila Maria Magdalena menziarah kuburnya, dia lihat kubur itu sudah terbuka, iaitu hanya ditutupi dengan batu saja, sudah terbuka. Kemudian tu yang hanya tinggal adalah kain kafannya saja. Dan sangat memberikan satu kesedaran kepada kita, kalaulah Isa AS yang dikatakan mati di tiang salib dan dikebumikan oleh Yusuf Arimatia, dan orang-orang yang menyaksikan pengkebumian itu tidak termasuk ibu kepada Nabi Isa AS, iaitu Sayyidatina Maryam, tidak ada hadir ketika pengkebumian. Di mana Sayyidatina Maryam? Kalau benar-benar itu adalah Nabi Isa yang disalib, setentunya dia akan datang kerana itu adalah anaknya, tapi dia tidak hadir. Ini daripada Injil ataupun daripada mana keterangan lain tidak mengatakan Sayyidatina Maryam hadir ketika pengkebumian yang dikatakan Nabi Isa AS itulah yang dikebumikan. Jadi kalau hari Jumaat sebelah petangnya dekat nak tenggelam matahari baru dikuburkan 1 malam. Hari Sabtu 1 hari 1 malam. Hari Minggu pagi sudah tidak ada, tapi hanya 2 malam 1 hari saja. Jadi kalau kita lihat keterangan Injil mengatakan 3 hari Isa bangkit daripada kuburnya, ini adalah sangat kontradik dengan susunan yang telah dikatakan bahawasanya Nabi Isa itu disalib hari Jumaat dan bangkit hari Minggu pagi sudah tidak ada. Jadi hanya 2 malam 1 hari, tidak 3 hari 3 malam yang dikatakan sambutan Easter Monday itu adalah disebabkan bangkitnya Nabi Isa AS. Jadi konspirasi ini telah dikatakan oleh orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Nasrani tidak akan dapat melakukannya, tidak akan dapat menjawab mana satu yang betul. Dan pendapat yang keempat ni adalah antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani yang kita tinggalkan pengkajiannya. Tidak ada ulama-ulama Islam yang memperkatakan soal itu, kerana itu adalah merupakan doktrin yang telah ditindas ataupun yang telah dibidas oleh satu puak lain, yang mana dia itu berada sama-sama ketika
hari di mana Nabi Isa disalib. Jadi itu hanya 4 bahagian yang sudah kita beritakan, dan nanti insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung di mana Allah Taala telah bawa Sayyidatina Maryam dan anaknya yang tidak disalib. Hanya yang kita mengikut daripada pandangan peribadi saya sendiri, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Jadi makna syubbihalahum yang kita tafsirkan ini adalah syubbihalahum, penyerupaannya berlaku 2 kali, iaitu penyerupaan wajah orang lain kepada Nabi Isa AS, dan penyerupaan di mana penyalipan itu sendiri tidak berlaku sebagaimana yang dimaksudkan arti salib yang sebenar, kerana orang yang disalib Yudas Iskariot tidak mati. Wallahu alam. Jai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahil Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.